Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semua sihat, alhamdulillah. Kita dapat sambung lagi kelas kita pada hari ini. Hari ini kita akan membincangkan tajuk partnership based contracts, dan di bawah tajuk ini ada 4 konsep yang akan kita bincang, iaitu musyarakah, mutanaqisah, mudarabah, musaqah dan muzara'ah. Grup dah bersedia ke? Boleh share dulu. Okey. Itu tajuk kita pada hari ini, partnership based contracts, kontrak berasaskan perkongsian. Silakan. Ada seorang kita masuk, Doktor? Tak nak saya. Tak apa, boleh mula dulu ke? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati lagi dimuliakan ayahanda kita Sahibul Fadilah Profesor Madya Dr. Yusuf bin Haji Osman, yang dihormati sahabat-sahabat, tuan-tuan guru dalam ni, ramai pakar dan tuan-tuan guru dalam ni, mohon tunjuk ajarlah di mana salah dan kurangnya dalam pembentangan kami sekejap lagi. Seterusnya rakan-rakan ahli kumpulan dan juga rakan-rakan perjuangan sekalian. Okay, untuk tajuk kami pada hari ini, kami diberi topik iaitu kontrak berasaskan perkongsian. Nah, kalau doktor sebut tadi ada 5 yang terkandung dalam kontrak berasaskan perkongsian ataupun partnership based contract ini. Tetapi dalam kita pada hari ini kita akan bincangkan hanya 3 topik saja berdasarkan outline yang digariskan dalam kita punya course outline pembahagian, iaitu pertama musyarakah, yang kedua musyarakah mutanaqisah, dan yang ketiga adalah mudarabah. Okay, baik. Ini adalah ahli grup kami. Pertama, anda Abang Zulfikar Bintan, saudara Zulfikar Bintan, merupakan seorang yang tamalah senior dalam bank Islam ni, senior officer di bank Islam mana? Kuala Kangsar. Bagan Serai Perak. Okay. Yang kedua, Encik Syamsuddin bin Abdul Rahman, merupakan seorang pegawai KKM, tapi bukan frontliner lah, dia backliner, terlibat dalam kerja-kerja melibatkan pencegahan AIDS dan sebagainya ni. Dan saya sendiri Muhammad Zikirul Amin bin Abdul Wahab, terlibat dalam bahagian HR, admin, safety dan sebagainya lah. Tapi bidang kerja saya dalam bidang industri pelancongan. Okay, jadi kami tiga-tiga ni bukan daripada background agama lah, untuk makluman doktor, rakan-rakan. Jadi kalau salah silap tu minta perbetulkan lah. Okay.
Okay, untuk bahagian pertama kita Cik Syamsuddin ada ke? Ada. Dengar dah. Ada. Okey, baik. Saya silakan Cik Syamsuddin untuk start memulakan pada bahagian pertama iaitu musyarakah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada Dr. Yusof, seterusnya rekan-rekan sepembelajaran sekalian. Okey, insya-Allah hari Waalaikumsalam. ini boleh dengar elok noh? Boleh. Boleh noh, Boleh. insya-Allah. Boleh. Okey, pada hari ini kita akan teruskan dengan tugasan pada hari ini iaitu pembintangan mengenai musyarakah. Dengar elok ah, tak takut tak dengar. Clear. Okey. Okey, kita pergi ke musyarakah. Musyarakah secara etimologi dia berasal daripada kata akar yang bermaksud kata akar al-syirkah yang bermaksud percampuran, iaitu pencampuran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga ia sukar untuk dipisahkan antara satu sama lain. Okey, dalam Furu' al-Masail, Syekh Daud memberi takrifan ringkas terhadap istilah musyarakah ini sebagai bersekutu yang membawa maksud umum bagi istilah musyarakah. Okey, bagi menurut ulama fiqh pula, musyarakah ini merujuk kepada hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa penggagihan yang khusus. Ni dari sudut pandangan ulama fiqh lah. Umpamanya seperti dua orang atau lebih berkongsi memiliki sebidang tanah tanpa ditentukan sempadan masing-masing. Okey, musyarakah ni difahami lebih khusus sebagai akad yang diwujudkan secara sukarela dengan tujuan pengurusan dan memperolehi keuntungan. Okey, kalau kita tengok sini, ini adalah maksud-maksud dari segi bahasa yang mana musyarakah ni adalah macam kalau kita faham adalah kerjasama ataupun joint venture lah dari segi yang kita selalu dengar hari ni. Okey, yang seterusnya. Okey, pecahan musyarakah. Musyarakah terbahagi kepada dua bahagian yang utama, iaitu yang pertama syirkah al-milk, yang kedua syirkah al-aqd. Okey, syirkah al-milk ni lebih kepada perkongsian untuk memiliki. Okey, kalau kita tengok huraian definisi dia merujuk kepada perkongsian harta apabila dua orang atau lebih memiliki suatu perkara yang berlaku sama ada secara tidak sengaja, qahran atau ijbariyah. Okey, yang syirkah al-milk ni kita boleh tengok pada dia pemilikan, contoh dia dalam faraid, wasiat ataupun hibah, yang mana memiliki harta secara sukarela lah. Dan yang kedua dia membeli untuk memiliki. Contoh dia kalau kat rumah mak kita kan, TV rosak. Jadi kita pun sama-sama berkongsi untuk membeli TV tersebut sesama adik-beradik. Itu dipanggil syirkah al-milk. Yang okey, syirkah al-aqd pula difahami sebagai akad yang berlaku antara dua atau lebih untuk berkongsi dalam harta dan meraih keuntungan. Okey, syirkah al-aqd ni lebih kepada untuk joint venture, untuk kita buat jual beli dan untung lah. Okey, yang syirkah al-milk pula dia hanya untuk macam memiliki, contoh pembelian rumah suami isteri. Itulah konsep dia. Okey, next. Okey, sejak ada 4 pecahan kalau ikutkan dalam syirkah al-aqd ni. Iaitu okey, patah balik atas sikit. Okey, dia syirkah al-abdan ataupun dia panggil syirkah al-amal, syirkah al-mufawadah, syirkah al-wujuh dan syirkah al-ainan. Okey, kita pergi kepada pecahan konsep musyarakah ni daripada syirkah al-aqd. Okey, dalam syirkah melibatkan syirkah al-aqd ni ada dua juga pecahan pun, iaitu syirkah yang melibatkan al-amwal, melibatkan harta benda, dan juga syirkah yang bukan melibatkan harta benda. Okey, syirkah al-amwal ni melibatkan syirkah al-ainan dan syirkah al-mufawadah. Okey, kita pergi ke syirkah al-ainan dulu, melibatkan dua rakan kongsi atau lebih yang menyumbangkan sumber dana kepada projek yang akan dijalankan dan berkongsi keuntungan sesama mereka. Syirkah al-ainan ni dia perkongsian dia tidak sama rata. Okey, manakala syirkah al-mufawadah ni pula melibatkan dua atau lebih rakan kongsi yang menyumbang sumber kewangan secara sama rata, iaitu pembahagiannya adalah 50-50. Dia panggil equal lah.
Okey, dia di dua kategori ini di bawah syarikah al-amwal yang melibatkan perkongsian dari segi harta ataupun kewangan. Okey, syirkah al-wujuh pula melibatkan dua atau lebih rakan kongsi tanpa melibatkan sumbangan kewangan tetapi berdasarkan reputasi seseorang. Okey, ni di syarikah ni, syirkah al-wujuh ni dia tak melibatkan duit tau untuk pada joint venture, tetapi dia melibatkan populariti seorang tu. Contohnya kalau sekarang ni kita tengok artis-artis banyak yang terlibat kan untuk joint venture, tapi dia tak gunakan duit, dia gunakan kelebihan dia lah, sama ada nyanyian ataupun pelakonan dia untuk joint venture sesuatu projek tu. Okey, yang keempat, syirkah al-a'mal atau al-abdan melibatkan perkongsian dalam pekerjaan dan kepakaran yang sama, contohnya perkongsi menjahit pakaian. Okey, untuk yang ni dia pun tak melibatkan perkongsian dari segi sudut kewangan atau harta, tapi melibatkan pekerjaan dan juga kepakaran seseorang tu. Okey, dalam contoh ini kita boleh tengok kalau tak silap saya lah, contohnya dalam firma guaman, betul tak Dr. Yusof? Takut salah. Firma guaman tak silap saya dia melibatkan syarikat al-amal, melibatkan kepakaran dia lah, contoh dalam bidang guaman apa semua tu. Kalau salah tolong betulkan. Okay, next. Oh, Dr. Yusof mute, tak dengar. Tak apa, teruskan. Teruskan dulu. Cakap seorang-seorang. Ni balik yang slide sebelum ni. Sebutan dia tu syirkah. Syirkatul ainan, syirkatul Oh, mufawadah, dia sama. syirkatul wujuh, syirkatul a'mal. Okey. Syirkah, okey. Maksud dia syirkah bukan syarikat. Ni syarikat sedang berhad kot. Dia ni sebutan Arab dia syirkah. Syirkah, okey. Syirkatul ainan, syirkatul mufawadah, syirkatul Yang wujuh, macam syirkatul syirkatul a'mal ataupun syirkatul abdan. Syarikat ni bahasa Melayu tu. Arab dia syirkah. Okey. Okey. Next lah. Okey, next. Okey, okey, ini merupakan pecahan yang kita sebutkan di atas tadi lah. Syirkah al-milk ini lebih kepada pewarisan ataupun wasiat lah. Iaitu dia terdiri daripada syirkah al-ikhtiyar atau ijbariyah lah yang tadi. Yang kedua syirkah al-aqd tu yang membagikan kepada tiga. Syirkah al-amwal tu melibatkan harta kewangan. Syirkah al-a'mal tu melibatkan pekerjaan. Dan syirkah al-wujuh melibatkan perkongsian secara reputasi lah. Okey, ini pecahannya. Syirkah al-amwal pula terbagi kepada dua, mufawadah dan syirkah secara al-ainan lah. Ain. Okey, next. Okey, syirkah, dalam banyak-banyak syirkah ni, hanya syirkah al-ainan saja yang diterima oleh mazhab Syafi'i. Yang tiga yang lain tu dia dianggap batal lah. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, 5 rukun utama musyarakah ni mestilah ada. Yang pertama, syuraka ataupun shareholder, partnership lah, rakan kongsi. Yang kedua, ra'sul mal, maksud dia daripada sumber kewangan, dia boleh jadi dalam bentuk duit ataupun harta yang dikongsi itulah. Okey, yang ketiga, masyru'. Okey, masyru' ni lebih kepada apa yang kita nak jalankan tu, projek ataupun sesuatu yang ingin dijalankan lah. Biasanya kalau macam contoh projek tanaman pisang, projek tanaman nanas, itulah projek masyru' lah. Okey, yang keempat, riba. Profit allocation ni macam mana kita nak bahagikan keuntungan ataupun pembahagian kerugian lah. Okey, yang kelima, siqah, ijab dan qabul. Maksud dia perjanjian antara rakan kongsi tersebut. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, slide 10 ni adalah merupakan ringkasan daripada slide yang 9 tu. Bagaimana rakan kongsi dia joint venture diikat oleh ijab dan qabul. Kemudian pembahagian daripada sumber kewangan sama ada ikutlah, kalau tu nak bagi 40, 60, 70, 30 berdasarkan perjanjian yang mereka sepakati.
Okey, yang tu anggaran pembahagian keuntungan pun sama daripada perjanjian yang awal tu. Contoh pembahagian daripada harta ataupun kewangan yang diberikan. Okey, kita akan balik semula kepada rakan kongsi. Setelah buat projek, kalau dapat untung, balik semula. Kalau rugi pun sama-sama kongsi mengikut perjanjian awal. Okey, next. Okey, ini antara syarat-syarat rakan kongsi dalam akad musyarakah. Yang pertama, setiap rakan kongsi dibenarkan untuk berkongsi dengan individu bukan Islam atau bank konvensional selagi perniagaan yang disepakati adalah halal. Okey, maksud dia rakan kongsi boleh ambil daripada bank Islam atau bank konvensional asalkan projek yang dijalankan tu adalah halal. Yang kedua, bank Islam selaku rakan kongsi dibenarkan berkongsi, yakni adalah kalau joint venture dengan bank dibenarkan berkongsi dengan bank konvensional dalam pembiayaan projek atau sindiket projek financing dia panggil, dengan syarat yang dikawal sedia oleh badan-badan syariah lah, secara syariah ya. Okey, yang ketiga, semua rakan kongsi dibenarkan untuk sama-sama meminda beberapa syarat yang dipersetujui pada awalnya. Ya. Oh, Ustaz, bagi anak cakap Ustaz Anwar. Okey, semua rakan kongsi dibenarkan untuk sama-sama meminda beberapa syarat yang disetujui pada awalnya. Dia boleh tukar dia punya matlamat asal tu, tapi dengan syarat dia dipersetujui oleh sesama rakan kongsi lah. Okey, yang keempat, semua rakan kongsi berhak untuk mengendalikan harta syarikat sama ada menjual ataupun menyewa dan lain-lain selagi ia dalam sasaran syarikat serta membawa manfaat. Membawa manfaat ni lebih kepada membawa keuntungan lah. Kecuali urusan yang boleh membawa kepada kerugian, mestilah mendapat persetujuan semua rakan kongsi. Contoh dia nak jual ni lah sesuatu dalam syarikat tu, tapi melibatkan kerugian, dia kena mendapatkan pandangan daripada rakan-rakan kongsi yang lain dulu. Kalau untung tak apa, kalau rugi kena tanya. Okey, yang kelima, rakan kongsi dibenarkan mewakilkan seorang atau dua sebagai pengurus eksekutif utama, CEO ataupun management director dan dalam syarikat tersebut, manakala pihak yang lain boleh duduk ambil kedudukan sebagai ahli lembaga pengarah dalam joint venture tersebut. Okey, kalau ada salah minta tolong betulkan. Ini atas dasar pemahaman kami ya, bincang semalam kan. Okey, kaedah pembahagian keuntungan pula. Pembahagian keuntungan untung dan rugi adalah atas kadar sumbangan harta masing-masing ataupun sumbangan duit masing-masing. Sekiranya kadar sumbangan adalah sama, maka kadar pembagian pun adalah sama juga. Itu dipanggil kadar sumbangan. Yang kedua, berdasarkan pengiraan keuntungan. Keuntungan perniagaan dalam akad musyarakah dibuat setelah ditolak semua kos-kos yang terlibat, termasuklah kos bil, kos elektrik, dalam perniagaan tersebutlah. Yang tinggal hanya ada untung bersih. Untung bersih itulah baru kita bahagikan untuk keuntungan lah, sama ada 70, 30, 60, 40 ikut perjanjian. Okey, dalam amalan perbankan Islam pula, kadar keuntungan akan dibahagikan berdasarkan nisbah yang telah dipersetujui. Okey, berdasarkan nisbah yang diperuntukkan pada awal perjanjian lah. Sama ada dia bagi pembahagian dia 70-30 boleh juga ikut terma dan syarat pada mulanya. Okey, manakala jika berlaku kerugian, ia akan ditanggung oleh pihak-pihak yang berakad mengikut nisbah pemilikan saham atau ikuti. Okey, ini pula kalau rugi sama-sama tanggunglah kita kata kan. Okey, aplikasi umum akad musyarakah dalam amalan perbankan di Malaysia. Dalam operasi perbankan Islam termasuk juga institusi kewangan bukan bank, akad musyarakah diaplikasikan dalam pelbagai bentuk produk seperti penerbitan sukuk, pembiayaan korporat, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan projek. Modus operandi aplikasi produk pembiayaan Islam berasaskan ada akad musyarakah ni, kita boleh lihat pada gambar aja yang seterusnya. Okey, ini antara bank dan juga pelanggan. Okey, pelanggan menyediakan dana, bank juga menyediakan dana. Okey, agihan modal. Bila dana sesama pelanggan atau bank, mereka berkongsi panggil agihan modal. Okey, daripada modal tersebut kita buat projek. Okey, buat projek contohlah projek apa, ternakan ikan, barang besar-besar kan. Projek ternakan melibatkan 2-3 juta, 5-6 juta. Okey, seterusnya apabila dapat keuntungan akan dibahagi ikut perjanjian awal lah. Okey, pelanggan berapa, bank berapa, contohnya yang kita tengok sini, pembagian 70-30%. Okey, setelah kita buat projek tu,
tiba-tiba tak untung pun, maksud dia rugi. Contoh dia awak keluar duit 1 juta, rugi dapat balik modal 70% je. Okey, dari 70% tu lah saja baru kita edak kan, bagi akaun bank 30, pelanggan 70, ikut dana pada keluaran masing-masing lah. Okey. Bersetuju pada nisbah perkongsian untung seperti 70-30 macam kita akad mula-mula dulu lah dengan bank. Okey, next. Okey, ni pembatalan pula. Kalau macam mana kalau tak nak batal pula kontrak musyarakah ni? Kalau kata nak berhenti dah daripada projek tersebut. Okey, contoh yang pertama, apabila selesainya projek yang dijalankan atau tamat tempoh perjanjian, maka terbatallah kontrak musyarakah. Okey, yang pertama bila projek dan kita buat tu dah settle ataupun dah dapat matlamat yang kita nak, okey, maka secara automatiknya terbatallah kontrak musyarakah ni. Yang kedua, persetujuan bersama untuk pembatalan. Contohnya kita buat setengah jalan, tiba-tiba kita rasa kira-kira kawan tak boleh nak pergi dia ni. Ni kalau dengan time pada PKP macam ni, kita buat projek pun tak jalan, rasa rugi, maka sama-sama lah boleh membatalkannya. Tapi tu dah kira ditanggung kerugian lah tu maksudnya. Okey, yang ketiga, permintaan dari rakan kongsi. Contoh dia rakan kongsi tu dia buat dia ada masalah, dia nak tarik diri. Okey, yang rakan kongsi yang seterusnya mestilah bersetuju untuk pembatalan. Kalau tak setuju, maksudnya dia terpaksa teruskan jugalah. Sebab rakan kongsi yang seorang lagi tak setuju. Okay, yang keempat, kematian rakan kongsi. Okey, dan waris dia tu tak ingin nak sambung semula. Okey, ni kalau kita buat joint venture, tiba-tiba rakan kongsi yang kita buat tu meninggal dunia dan dia diambil alih oleh warisnya. Tapi waris dia tu tak mau nak teruskan projek tersebut. Maka secara automatiknya terbatallah perjanjian kontrak musyarakah ni. Yang kelima, rakan kongsi mengalami masalah kewangan lah, ataupun bankrupt, kita panggil muflis lah tu. Bila masalah ni berlaku pada rakan kongsi kita, dia tak ada lah, dia tak, maksud dia secara automatik dia akan terbatal lah dia punya ni kontrak musyarakah ni dengan kita. Okey, next. Okey, seterusnya kita akan masuk dalam musyarakah mutanaqisah yang akan dibentangkan oleh saudara Muhammad Zulfikar. Okey, terima kasih. Kalau ada apa-apa tambahan boleh ikut, nak tambah-tambah dulu ke? Kalau ada soalan boleh tanya dulu sebelum kita Boleh tanya. pergi ke yang lebih detail. Assalamualaikum. Syahrizan Daud nak bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syahrizan, sila. Dr. Yusof dan semua. Mungkin sebelum kita pergi lebih jauh, boleh tak kalau kita clarify kat peringkat awal ni, perbezaan antara partnership, joint venture, sebab collaboration, sebab takut benda tu adakah benda yang sama ataupun dia berbeza. Sebab dia ada perkongsian, ada usaha sama, ada kolaborasi. Apa lagi? Lebih kurang macam tu. Boleh tak kalau kita bincang yang tu juga sikit? Terima kasih. Ada pandangan tak daripada pakar-pakar? Kita pun kalau dari pemahaman saya, dia macam sama je. Kolaborasi cuma istilah dari segi bahasa je. Kita ingat pandangan Dr. Yusof ada istilah lain. Ustaz Anwar, piana Ustaz Anwar? Ustaz Anwar. Apa beza musyarakah dengan kolaborasi, kerjasama? Dengan kolaborasi, dengan kerjasama. Ada kan? Sebab kejap Ustaz Anwar, sebab saya duduk belik-belik, saya tengok dia ada partnership, dia ada PLT. Kan dia ada tak kita bincang itu juga. Kalau kata kita nak tengok secara detail, dia berdasarkan kepada Companies Act lah. Companies Act 1960, kita tengok dalam tu dia ada cerita berkaitan dengan sendirian berhad, dia ada cerita berkaitan dengan enterprise, sole prop dan sebagainya lah. So benda tu ialah current practice berkaitan dengan musyarakah yang ada.
Jadi dia atas apa terma yang dipersetujui antara dua pihak. Kalau contoh macam kerjasama, kalau kerjasama ni kadang-kadang dia tidak melibatkan capital, dia boleh melibatkan hanya pool of resources sahaja. Dia bukanlah melibatkan capital. Jadi kalau joint venture itu lebih kepada capital, boleh melibatkan capital ataupun tidak, ya. Contohnya kerjasama antara Unisham dan Ustaz Syarizan, kan, contohlah usaha sama kan. Ustaz Syarizan dia main ceramah ya, hak lain semua set up oleh Unisham contohnya kan. Jadi itulah macam makan pun Unisham tanggung, apa semua kan. Ustaz Syarizan main ceramah ya. Jadi dia boleh jadi kerjasama dan benda tu kadang-kadang tak melibatkan capital, okey. Jadi dalam musyarakah ini dia ada jenis-jenis capital yang boleh disumbangkan. Yang pertama tadi kita tengok bahawa dia melibatkan al-amal, maknanya dia melibatkan kerja buat, kan. Contoh tadi pasal lawyer, pasal tukang jahit dan sebagainya lah. Jadi yang keduanya dia melibatkan capital, kan, duit. Dia kena bagi duit 1,000 seorang. Jadi macam contohnya bila 1,000 seorang baru kita buat kerja berdasarkan kepada duit tadi. Itu yang ada lah. Kemudian yang satu lagi yang al-jah tadi, al-wujuh tadi kan. Dia syarikatul wujuh. Syarikatul wujuh ni pun boleh dikombine juga sebenarnya dengan resources yang lain. Sebab kalau dengan al-jah sahaja nak dikongsi, macam mana nak jalan bisnes kan? Barang kena ada kan. Jadi kalau main dua orang hak yang popular dalam negara, dia combine dua-dua. Jadi barang nak jual apa mesti ada barangnya. Jadi hak ada barang dia akan combine dengan orang yang popular, ya. Macam yang dia combine, dia jadi duta kan, dia jadi jurucakap dan sebagainya. Dia hanya menyumbangkan reputasi dia. Dan yang satu pihak lagi dia membuat barang tadi. Jadi dia menjadi satu joint venture. Istilahnya tu boleh jadi berbeza, tetapi apa yang penting ialah dia punya kontrak dekat dalam tu lah, apa yang dipersetujui antara dua pihak tadi. Jadi dia perlu berlandaskan kepada syarat-syarat yang ada dalam musyarakah. Dan ada je syarat-syarat yang bercanggah dengan muqtadal akad, iaitu objective of kontrak tadi. Contoh adalah isu-isu dia nanti mungkin dia di akhir perbincangan nanti kita akan jumpa lah dia punya perkara-perkara yang boleh membatalkan kontrak ataupun menyebabkan kontrak tadi tidak sah. Jadi itu mungkin akan ada cover nanti insya-Allah. Harap menjawab soalan tadi tu. Ustaz Syarizan. Ustaz Syarizan puas hati tak? Terima kasih. Puas hati dah tu. Soalan lain? Kalau saya boleh tambah dalam perkongsian keuntungan tadi tu, disebut dalam kontrak musyarakah, semua rakan kongsi, semua partner mesti bersetujulah tentang rasio keuntungan tu, ribih, tentang rasio keuntungan. Katalah ada dua partner, 30 nisbah 70. Persoalannya, mestikah keuntungan tu dibahagi ikut nisbah nisbah persyarikatan tu? Mestikah profit tu pun 30 nisbah 70 juga? Okey. Nak jawab soalan tu, dia bergantung kepada mazhab. Mengikut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berpendapat bahawa nisbah keuntungan mesti sama dengan nisbah capital.
untuk jadikan kontrak musyarakah tu valid. Kalau 30-70, maka keuntungan mestilah 30-70 jugalah. Tapi mengikut mazhab Hambali, tidak semestinya. Nisbah boleh berbeza daripada sumbangan modal. Kalau 30-70, sumbangan modal oleh partner A dan B, nisbah keuntungan boleh berbeza bergantung kepada persetujuan kedua-dua pihak lah. Mengikut mazhab Hanafi pula juga hampir sama lah, iaitu mazhab Hanafi ini menyatakan dalam kes tertentu dibolehkan juga seorang partner tu jadi macam sleeping partner, dia cuma mengeluarkan modal saja. Misalnya dia keluarkan modal 70, seorang lagi mengeluarkan modal 30% lah. Tapi yang buat kerjanya keluarkan modal 30% tu. Yang keluarkan modal 70% tu, dia sleeping partner lah. Dalam kes itu, nisbah keuntungan tu boleh berbeza. Okay, mengikut persetujuan bersama lah. Must be mutually agreed by both parties. Macam sleeping partner tu, bukan dia konsep mudharabah? Betul juga, tapi mazhab Hanafi, dia juga mengambil kira dalam konsep musyarakah pun boleh juga ada sleeping partner. Jadi itu pendapat mazhab Hanafi. Okey. Okay, seterusnya kita teruskan kepada satu lagi nak clarify tentang loss sharing, tentang perkongsian kerugian pula. Kalau 30-70 nak kongsi macam mana? Dalam kes rugi, tadi slide tadi saya ingat silap. Tengok slide tadi. Perkongsian kerugian tu dia tulis 50-50 . Pembahagian ni kalau tak silap kami bincang semalam, pembahagian ni sama rata. Maksudnya rugi tu tak dibahagikan lah. Perkongsian kerugian, semua ulama bersetujulah bahawa perkongsian kerugian tu mesti berasaskan kepada nisbah sumbangan modal. Perbetulkan di situlah. Kalau 30-70, perkongsian kerugian mesti berasaskan nisbah sumbangan modal. Jadi semua kalau ikut ni macam betul lah, jika berlaku kerugian, ia akan ditanggung oleh pihak-pihak yang berakad mengikut nisbah pemilikan saham atau equity. Ini bukan macam tu, Doktor? Ya. Tapi ada rajah tadi tu. Yang 50-50 tadi tu. Kat mana? Ni. Oh, yang 50% tu. Sekiranya rugi, ia ditanggung bersama. Sekiranya rugi, ulama berpendapat, bersepakat secara unanimous lah, secara konsensus bahawa kerugian ditanggung dalam musyarakah ni mesti berasaskan kepada nisbah sumbangan modal. Okey. Okey, boleh teruskan ke? Ada soalan lain? Okey, Doktor, nak tambah sikit pasal yang kerugian tu. Ya, sila Ustaz. Rupanya duk bercakap seorang juga. Lupa nak buka. Dia punya kenapa para ulama bersepakat bahawa kerugian perlu berlandaskan kepada modal, ialah jika kita tidak berlandaskan kepada modal, maka kerugian itu capital perlu ditambah oleh pihak yang tidak mencukupi dia punya capital contribution lah. Contoh macam 30-70, tapi bila bahagi rugi 50-50.
habis 30% dia punya capital tu dan dia kena tambah lagi sebab dia rugi besar kan. Jadi jadi benda yang begitu maka dia mendatangkan gharar lah kepada akad itu sendiri, menyebabkan kemungkinan orang tadi tidak boleh untuk come out dengan capital barulah untuk jadi dia limitkan kepada hanya capital contribution sahaja. Kalau habis dia punya modal itu maka dia habislah setakat tu dia punya kerugian dia. Allahu alam. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sila. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, yang berbahagia Dr. Yusof Haji Osman, Dr. Faisal, Dr. Hafiza, Al-Fadhil Ustaz Anwar dan Al-Fadhil Ustaz Syahrizan dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Okey. Pada hari ini saya akan mengupas isu atau topik berkenaan tentang kontrak musyarakah mutanaqisah dan izinkan saya untuk membaca satu petikan ayat Quran daripada surah Al-Maidah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahinatun al'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhalli shaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Haiwan ternakan dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, yakni haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dikehendaki. Okey, kita teruskan dengan slide yang pertama di slide yang 17. Yang pertamanya adalah musyarakah mutanaqisah adalah kontrak perkongsian yang wujud antara dua pihak di mana satu pihak secara beransur-ansur membeli keseluruhan bahagian hartanah. Sebagai contoh, kita boleh gambarkan iaitu macam pembelian sebuah rumah lah. Okey, transaksi dimulakan dengan pembentukan perkongsian. Setelah itu, jual beli ekuiti berlaku di antara kedua-dua pihak, antara pihak pembiaya dan pelanggan, itu dari segi bank dan pelanggan. Okey. Seterusnya adalah mustahak bahawa jual beli ini tidak boleh ditetapkan dalam kontrak perkongsian. Di samping itu, perjanjian jual beli mesti bebas daripada kontrak perkongsian, maknanya free, secara jelas tidak terikat ya. Tidak dibenarkan satu kontrak dibuat sebagai syarat untuk membuat kontrak yang lain, iaitu jika berlaku dua kontrak lah pada satu-satu masa. Jadi kita pergi ke slide yang seterusnya, slide yang ke-18. Okey. Kita tengok pada satu kisah ni yang mana kes rumah terbengkalai sebagai contoh. Dengan menggunakan akad musyarakah mutanaqisah dalam pembiayaan perumahan dapat mengatasi masalah kes rumah terbengkalai yang menjadi permasalahan besar satu ketika dahulu dalam pembelian perumahan di Malaysia. Ini bukanlah secara jelas dia dapat mengatasi masalah itu sebenarnya. Kita akan betulkan kemudian. Sebenarnya pada satu ketika pada awal 90-an dulu, kebanyakan bank menggunakan akad atau kontrak Al-BBA, Al-Bai Bitaman Ajil, yang mana Al-Bai Bitaman Ajil ada jual beli dan harga dijual dengan berserta dengan untung dan pelanggan akan membayar dalam konteks bulanan sehingga rumah habis tempoh pembiayaan. Dan aset itu, aset pemilikan sementara itu diberi secara keseluruhan kepada pelanggan. Sebab itu, jika berlaku pemaju, satu-satu pemaju itu dia hendak membuat satu projek perumahan, pembangunan
atau rumah kedai sebagai contoh. Jika pemaju itu mempunyai satu masalah lah, masalah dari segi kekangan kewangan, masalah pengurusan dan masalah-masalah lain, dia boleh mengambil satu tindakan yang mana meninggalkan projek itu, dia akan menjadi terbengkalai. Maka bila abandon projek, jadi pelanggan atau customer yang membuat pembiayaan ini maknanya dia telah dizalimi secara tidak langsung kerana membayar tiap-tiap bulan pada masa yang sama, rumah tak siap, rumah ditinggalkan begitu je. Jadi pada masa yang sama mungkin juga si pelanggan ini memerlukan satu lagi rumah lain untuk disewa. Jadi dia satu perkara yang menindas, yang menzalimi lah. Jadi dengan adanya akad musyarakah mutanaqisah diimplement, diaplikasi pada perbankan Islam pada masa sekarang, secara tidak langsung perbankan Islam atau sekolah syariah ni dia menggunakan satu approach pendekatan yang mana pemilikan equity itu adalah 90% kepada pihak bank dan 10% kepada pelanggan. Jika berlaku sesuatu lah seperti mana yang berlaku sebelum ini, maka kerugian pelanggan itu hanya 10% sahaja. Maknanya sebab pemilikan dia hanya 10%. Bank yang mempunyai 90%. Jadi nisbah ini kita nampak sedikit terbela lah dari segi sudut pembeli itu tadi. Ini yang dikatakan sebagai ringkasnya dapat mengatasi masalah kes rumah terbengkalai itu. Tapi bukan secara total lah. Penjelasan seperti saya sebut tadi lah. So kita pergi yang dari segi pandangan ulama. Ya. Meskipun ada dua pendapat yang berbeza, majoriti ulama 4 mazhab yang mengharuskannya kerana tiada dalil khusus mengharamkan akad tersebut dan untuk meningkatkan kepelbagaian rangkaian produk kewangan Islam yang memenuhi keperluan munasabah dengan mengikuti beberapa syarat yang telah ditetapkan. Okey. Kita terus pada next slide, slide yang ke-19. Okey, kita lihat slide yang seterusnya, iaitu pembiayaan yang berdasarkan kontrak musyarakah mutanaqisah. Ini kita ambil contoh di perbankan Islam, Maybank Islamik lah. So aplikasi musyarakah mutanaqisah pada awalnya, permulaannya adalah pelanggan yang ingin membeli hartanah tersebut memohon pembiayaan dari institusi keuangan Islam, iaitu Maybank Islamik itu tadi. Dan yang kedua, institusi kewangan Islam atau Maybank Islamik dan pelanggan bersama-sama akan membeli hartanah tersebut berdasarkan bahagian yang ditentukan, misalnya 90 nisbah 10. 90 bank, 10 pelanggan sebagai contoh kan. Bergantung pada jumlah pembiayaan yang diminta. Ada juga pembiayaan yang bank tawarkan pada kadar 100% dan ada juga bank tawarkan pada dalam kadar 90%. Basically memang dalam 90% lah. 90% biasanya deposit daripada pelanggan lah. Kebiasaannya begitu. Sebab dia ada juga, kita ada dulu satu ketika kita perlu tawar bila package, ada satu-satu company ni dia package, dia ada usaha sama dengan kolaborasi dengan bank dalam konteks mungkin perniagaan tu sendiri, nanti kita tawarkan package, iaitu kontrak di mana kadang ia pernah berlaku kita akan biayai 100% pembiayaan. Okey. Yang ketiga itu deposit yang dibayar oleh pelanggan dianggap sebahagian awal pemilikannya. Ini yang saya sebutkan tadi, yang mana jika mana katalah 10% daripada 100,000 contoh kan, kita bayar pelanggan bayar 10,000, 10,000 itu adalah menentukan bahagian awal pemilikan. Dia dah ada pemilikan equity kepada hartanah ataupun senang kata rumah tu tadi. Dia dah ada mula dah. Dah ada awal pemilikan tu tadi. Sebab apa dalam kontrak ini, okey, kita tak apa saya cerita dulu. Seterusnya yang keempat, iaitu bahagian pemilikan institusi keuangan, iaitu Maybank Islamik tadi, akan disewakan berdasarkan ijarah kepada pelanggan. Ini yang penting, yang mana ini yang kita katakan bahawa kontrak perkongsian ni, yang mana ijarah inilah yang kita akan sewakan dalam bentuk
kita akan bayar secara ansuran bulanan terhadap bank. Sebagai contoh, jika pihak persetujuan untuk membayar yang telah dimeterai dalam offer of letter ataupun surat tawaran yang mana pelanggan perlu bayar 1,000 sebagai contoh setiap bulan. Nisbahnya ada 900, kita akan bayar kepada principal, maka dalam RM100 itu kita akan bayar dalam bentuk keuntungan. So totalnya tetap 1,000 pada tiap-tiap bulan, tetapi lama kelamaan pemilikan equity itu akan beransur menjadi lebih banyak, lebih luas, lebih tinggi peratusannya kepada pelanggan. Kerana the more years yang kita tempuh untuk membayar, maka kita dah dapat equity itu sedikit demi sedikit. At last, katalah pinjaman itu selama 25 tahun ataupun 30 tahun. Yang tahun yang ke-30 itu pada bulan bila yang akhirnya tempoh bayaran, itulah bayaran akhir. Contoh 1% lagi tinggal, contoh mungkin dalam 900 lebih ke apa ke, atau 500 dan sebagainya. Jadi pada masa itulah asrahan pemilikan tu akan diberi sepenuhnya kepada pelanggan. Tempoh sewa dah berakhir, maka pemilikan itu dapatlah solid pada pelanggan. Yang kelima, bayaran bulanan oleh pelanggan akan digunakan untuk membeli bahagian institusi. Ini saya tegangkan tadi. Membeli bahagian institusi kewangan Islam secara beransur-ansur. Itu dalam bentuk installment sehingga keseluruhan bahagian institusi keuangan Islam tu dibeli sepenuhnya oleh ini saya dah tegang sekali punya ya, sorry. Saya dah terangkan. So inilah dia punya proses atau modus operandi aplikasi musyarakah mutanafisah yang banyak atau rata-rata pada masa sekarang perbank Islam menggunakannya lah. Sebagai contoh, Maybank Islamik, jika tak salah saya, Afin Islamik pun pakai kontrak yang sama. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya, slide yang ke-20. Mari kita tengok apa kata resolusi Majlis Penasihat Syariah. Okey. Persoalan yang pertama, adakah penggunaan kolektif perjanjian musyarakah dan ijarah dalam satu dokumen musyarakah mutanaqisah dibenarkan kerana penggunaan kolektif tersebut dapat dianggap mempunyai dua transaksi dalam satu kontrak jual beli, yakni bal'atain fi al-bai'ah yang dilarang dalam syariah, dan adakah janji boleh dikenakan oleh salah satu pemilik aset ke atas aset yang dimiliki bersama. Ini lebih spesifik kepada bahasa-bahasa kontrak ni. Ini pakar je yang boleh tafsir ni. Al-Fadil Ustaz Anwar ni. So resolusi Majlis Penasihat Syariah dalam mesyuarat yang ke-56 bertarikh 6 Februari 2006, penggunaan bersama-sama kontrak musyarakah dan ijarah dalam satu dokumen perjanjian dibenarkan selagi mana kedua-dua kontrak tersebut disimpulkan secara berasingan dan jelas, dan perjanjian dalam musyarakah mutanaqisah boleh dikenakan sekiranya dokumen perjanjian hanya melibatkan saham pelanggan yang dicagarkan kepada institusi keuangan Islam. Ini kerana pemilikan bermanfaat yang valuable lah, diiktiraf oleh syariah. Jadi kita, saya rasa saya teruskan dulu, terus kepada slide yang seterusnya, slide yang ke-21. Mari kita tengok tentang asas ketetapan. Itu yang pertama, resolusi tersebut telah menganggap bahawa kontrak musyarakah mutanaqisah yang menggunakan kedua-dua kontrak musyarakah dan ijarah dianggap sebagai salah satu bentuk kontrak kontemporari, yakni uqud mustajiddah yang diakui oleh ulama fiqh untuk memenuhi keperluan muamalah Islam sekarang. Ini yang betul, yang seperti mana yang saya tegangkan pada awal tu tadilah. Ini maknanya yang sekarang, yang presently lah. So yang kedua, syariah membenarkan bentuk pengurusan tertentu, yakni tasarruf aset musyarakah. Antara lain, kedua-dua rakan kongsi dalam kontrak musyarakah berhak melakukan transaksi atau menyewa aset musyarakah kerana perkongsian mempunyai ciri-ciri wakalah
iaitu lantikan wakil. Dan yang ketiga, setiap rakan kongsi boleh menjadi ejen untuk rakan kongsi yang lain dalam melakukan transaksi atau pajakan, termasuk menjual dan membeli atau memajak saham aset musyarakah antara satu sama lain. Di samping itu, rakan kongsi juga dibenarkan untuk memberi dan menerima aset musyarakah dengan izin rakan yang lain. Ini pun seperti mana Dr. Yusof ada sebut tadi, untuk pembahagian keuntungan apa semua, kita dapat satu keizinan, maknanya mutual understanding between rakan kongsi itu. Ini sejajar dengan pepatah fiqh berikut. Semua barang yang dapat dijual dapat dijanjikan. Jadi kita pergi ke slide yang seterusnya, iaitu slide yang ke-22. Mari kita lihat tentang rajah, iaitu modus operandi aplikasi produk pembiayaan rumah dan aset secara musyarakah mutanaqisah. Pertamanya, bila pelanggan hadir ke bank, Maybank Islamik lah. Bank Islam ni perbankan Islam lah, perbankan Islam atau Maybank Islamik tadi. Kemudian untuk mendapatkan pembiayaan, maka terbinalah offer yang digunakan oleh kontrak lah musyarakah dan mutanaqisah. Maka terbinalah akad. Bila terbina akad, maka perbankan atau Maybank Islamik tadi akan mendapatkan aset tersebut daripada penjual aset. Ya. Kalau sebagai contoh tadi kita contohnya iaitu pemaju perumahan lah, penjual aset ni. Kalau kita kalau kita buat pembelian rumah lah, maknanya pelanggan itu buat pembelian rumah lah. Jadi apabila bank itu membeli dalam sudut pembelian itu tadi, maka selepas itu bank akan memberi sewakan sebahagiannya, iaitu portion yang saya sebutkan tadi, iaitu sebagai contoh 90 equity bank, 10 pada pelanggan itu tadilah. Jadi dia sewakan dalam bentuk ijarah kepada pelanggan dalam konteks pembayaran beransur-ansur dalam bentuk installment sehinggalah tempoh tamat pembiayaan. Sumber ini ada pada Dr. Zaharudin Abdul Rahman 2009. Jadi seterusnya, untuk slide yang seterusnya, marilah kita tengok pula dalil yang menguatkan lagi akad ini, kontrak ni tadi. Dalam surah An-Nisa ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Sama-sama rela, yakni redha dan meredai antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Sadaqallahul Azim. Jadi saya rasa setakat itu tentang kupasan daripada saya. Tapi itulah, kalau boleh minta lah kalau ada bagi satu pencerahan yang lebih, mungkin saya ada tertinggal mana-mana part atau tersilap ke apa ke, minta inilah pakar lah daripada mungkin Ustaz Anwar boleh perbetulkan ke, atau untuk menambah ke sikit, atau macam mana persoalan yang ni, insyaAllah yang mana kami boleh bantu untuk jawab, insyaAllah boleh lah. Ni. Dan seterusnya, kalau ada soalan boleh kemukakan soalan, ataupun nak kemukakan soalan di akhir ni pun boleh juga. Dan seterusnya saya serahkan kepada ketua kumpulan kami, atau moderator Encik Zikrul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita masuk kepada bahagian ketiga, kontrak yang ketiga di bawah partnership based kontrak tadi, iaitu mudharabah.
Al-mudharabah bermaksud perkongsian keuntungan. Mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal ataupun pemodal lah, dan pengusaha di mana pemilik modal bersetuju membiayai sepenuhnya sesuatu projek perniagaan atau pelaburan, dan pengusaha bersetuju mengusahakannya secara berkongsi untung dengan nisbah pembagian untung yang dipersetujui bersama terlebih dahulu. Mudharabah ini merupakan satu kontrak perkongsian atau usaha-sama di antara pemodal yang membekalkan modal dengan pengusaha yang akan menjalankan aktiviti keusahawanan yang boleh menjana keuntungan. Pembahagian keuntungan ini adalah berdasarkan nisbah yang telah dipersetujui, contohnya tadi 50-50, 60-40, 70-30. Manakala kerugian akan ditanggung oleh usahawan, iaitu ia tidak kerugian ni dia akan, yang ditanggung oleh usahawan ni dia tak akan memperoleh upah daripada kerja yang dijalankan, dan pemodal pula akan kehilangan modal yang telah disumbangkan tadi. Perkongsian ini melibatkan pihak yang punya modal tapi tiada kepakaran dan pengalaman dalam perniagaan dengan ahli perniagaan yang berpengalaman tetapi kurang kemampuan dari segi modal. Dua, kita masuk rukun mudharabah. Dalam kalau kita tengok rukun mudharabah ni dia ada beberapa pengkelasan kategori. Kalau tengok ni adalah yang general lah. Kalau tengok ada bacaan lain kita akan jumpa ada macam tambahan sikit. Lepas tu ada yang contohnya macam yang kat sini pemodal dan pengusaha ni kita masuk dalam satu subjek lah. Tapi setengah school of thought tu dia akan buat pemodal Robulman ni lain dan juga mudharib ni lain. Ada juga yang buat objek mudharabah ni akan menyertakan sekali dengan keuntungan. Tapi untuk rujukan yang kali ini kita buat 4 ni. Pertama kita masukkan sekali subjek mudharabah iaitu pemodal dan pengusaha ataupun kita panggil Rabbul Mal ataupun juga disebut Sahibul Mal. Dan kedua adalah mudharib iaitu pengusaha. Rukun yang pertama ni dalam akad mudharabah harus ada minima 2 pihak, pemodal dan pengusaha. Tanpa 2 pihak ni maka akad ini tidak akan wujud. Yang kedua perlu ada akad iaitu penawaran, ijab dan penerimaan, qabul, persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak untuk masuki kontrak. Pemodal bersetuju untuk menyumbangkan dana sementara pengusaha bersetuju menyumbangkan tenaga ataupun kepakaran. Yang ketiga, objek mudharabah. Objek mudharabah ni bermaksud perkara yang dikontrakkan seperti modal dan kerja ataupun projek. Modal yang diserahkan boleh berbentuk wang ataupun dalam bentuk barang yang punya nilai, emas ke sebagainya lah. Sedangkan kerja yang boleh kerja pula adalah berbentuk kepakaran. Orang yang nak menyumbangkan modal ni dia boleh dalam bentuk wang ataupun benda lain berharga. Dan satu pihak lagi yang mudharib ni dia boleh dalam bentuk kepakaran, dalam bentuk selling skill, management skill dan lain-lain. Seterusnya adalah nisbah keuntungan. Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbuhan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Pengusaha mendapatkan imbalan atas kerjanya, manakala pemodal akan mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan ini akan mencegah terjadinya perselisihan, dispute antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Berikutnya adalah syarat-syarat mudharabah. Syarat-syarat mudharabah ni dia merupakan lanjutan daripada rukun tadi. Tapi kalau kita ambil secara general lah, sebab syarat-syarat ni dia akan berubah mengikut jenis mudharabah tu. Kalau kata contoh pelaburan tu mungkin akan ada syarat-syarat tambahan lah kan. Ikut pada kadang-kadang bank pun akan ada buat syarat-syarat tambahan lah. Tapi ini kita ambil atas general syarat-syarat mudharabah. Yang pertama, contoh yang tak masuk kat sini adalah contohnya macam tadi tu Rabbul Mal dan mudharib pun dia ada syarat-syarat dia. Contohnya Rabbul Mal dan mudharib ni dia perlu akil baligh, perlu berakal, waras, dan kalau dia tak akil baligh lagi dia perlu mendapat keizinan daripada penjaga dia. Seterusnya dia ni tidak boleh bankrupt, dan juga dia syarat dia adalah perlu dibuat secara sukarela.
Tapi itu kita tak masukkan kat sini sebab dia bergantung juga kepada jenis tu. Okey, syarat yang pertama adalah bentuk modal. Okey, merupakan wang tunai yang ditentukan nilainya dan diserahkan kepada pengusaha selepas akad perjanjian dengan syarat yang telah dipersetujui. Maknanya kata dia perlu memberikan wang tunai itu, dia tak boleh secara hutang lah. Wang itu secara tunai ataupun yang barang berharga itu secara tunai lah. Yang kedua, peratus keuntungan ditentukan semasa akad perjanjian. Okay, sebelum berlangsungnya akad tu pun dah tahu dah berapa nilai, dah kena ditentukan semasa akad tu. Dia tak boleh ditentukan kemudian lah. Orang yang nak masuk mudharabah ni dia tahu dah berapa banyak dia akan keuntungan dia akan dapat percentage. Seterusnya, kerugian. Jika berlaku kerugian akan ditanggung oleh pemodal dari sudut modal lah. Sedangkan pengusaha ni dia tidak akan mendapat apa-apa upah ataupun apa-apa bahagian lah daripada projek perniagaan tu sekiranya mengalami kerugian. Yang keempat, kerja atau projek perniagaan yang dijalankan mestilah halal dan pada pandangan syarak. Dan seterusnya, kerja-projek ni dia ada dua jenis lah, tertinggal satu tu, iaitu satu mudharabah mutlaqah, yang kedua adalah mudharabah muqayyadah yang akan kita terangkan sekejap lagi. Okay, seterusnya adalah pembubaran ataupun pembatalan. Okay, pembatalan ni dia boleh berlaku pada bila-bila masa sebelum kerja projek ni dilaksanakan. Dalam tempoh kontrak ni pun berjalan pun masih lagi boleh berlaku pembatalan. Contohnya bila berlaku benda yang tidak mengikut kriteria. Contohnya pelaburan tu pada asalnya dia memang dia kena, contohnya pelaburan tu kena syarat dia pelaburan yang halalan. Tiba-tiba di tengah-tengah kontrak tu berlaku perubahan. Pelaburan tu pergi kepada benda yang tak halal. So benda tu boleh terbatal lah. Yang kedua, contoh lain adalah berlaku kematian. Bila berlaku kematian, sama ada pihak pemodal ataupun pihak pengusaha ni dia menyebabkan kontrak ni pun terbatal. Dan contoh lain pun, contohlah pengusaha tu dia tidak melaksanakanlah sebagaimana yang dikontrakkan tu, dipersetujui, maka ia pun boleh dibatalkan lah. Okay. Okay, ni tadi jenis-jenis mudharabah tadi. Yang pertama mudharabah mutlaqah, yang kedua mudharabah muqayyadah. Okay, mutlaqah ni adalah bentuk kerjasama antara pemodal dan pengusaha, di mana pengusaha diberi kebebasan untuk menjalankan suatu projek tanpa sebarang sekatan dalam urusan perniagaan. Ini biasa berlaku di bank lah kan. Kita bagi bank tu biasa dia tak terikat lah nak buat dengan sebarang urusan perniagaan lah. Okay, mudharabah muqayyadah ni disebut juga sebagai restricted mudharabah. Pengusaha ni terbatas untuk melaksanakan suatu projek kerja dengan sekatan jenis projek, waktu ataupun lokasi projek. Sekatan ini biasanya mencerminkan kecenderungan umum pemodal dalam masuki projek tersebut. Contohnya lah kalau kita ambil projek ni nak diasaskan berdasarkan ada untuk masuk ke mana-mana job lah kan. Nak ambil salah satu job tu dibuat satu kontrak mudharabah dengan pihak-pihak yang tadi tu yang terlibat. Bila habis je dia memang untuk spesifik special purpose lah, special purpose untuk projek tu saja. Bila habis projek tu habislah, ataupun dalam tempoh yang tertentu maka bila tamat tu tamatlah. Okay. Seterusnya, contoh aplikasi dalam perbankan lah. Pada asasnya mudah ni cerita yang agak panjang. Kalau yang ringkasnya adalah pertama, modus operandi dia, pelanggan datang ke bank untuk membuka akaun dan memberi wang kepada bank. Dalam masa yang sama, kedua-dua pihak bersetuju atas nisbah pembahagian keuntungan yang akan diperolehi daripada aktiviti pelaburan. Ini kita ambil contoh pelaburan lah. Okay. Yang kedua, bank akan menggunakan modal bagi tujuan pelaburan yang digunakan syarak. Yang ketiga, keuntungan yang diperolehi hasil daripada aktiviti pelaburan
akan dibahagikan di antara kedua-dua pihak berdasarkan nisbah pembahagian keuntungan yang dipersetujui. Yang ini adalah daripada modus operandi yang diambil daripada pelaburan yang dibuat oleh Bank Muamalat. Bank Muamalat, akaun pelaburan Muamalat Mudharabah Air. Tapi dia ada lagi kaedah yang macam agak lebih lebih kompleks sikit lah. Kalau kita baca yang contoh aplikasi ni, macam contoh satu, pengusaha datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan dengan membawa proposal dan sudah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan pembiayaan mudharabah yang lengkap. Atau pengusaha dan bank melakukan kerjasama dalam satu projek sebagai rakan kongsi baik dalam modal maupun melaksanakan dan menguruskan projek tersebut. Kemudian pengusaha mengembalikan modal kepada bank dengan cara beransur-ansur. Yang keempat, projek dijalankan. Setelah projek dijalankan dan menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibahagi sesuai dengan sumbangan modal dan sumbangan modal daripada nasabah dan bank. Selain keuntungan, kerugian pun dibahagikan sesuai dengan nisbahnya. Peratusan tertentu menjadi hak bank dan bakinya diserahkan kepada pengusaha. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh oleh pengusaha, maka semakin besar pendapatan yang diperoleh bank dan pengusaha. Okay. Tengok, ini adalah sampel flow yang diambil. Saya ambil ni daripada Indonesia lah. Tengok macam tadi juga, ni cuma dalam bentuk graf lah, bentuk grafik. Okay. Kalau ikutkan aplikasi kepada kontrak mudharabah ni ada lagi. Contohnya term deposit, profit deposit, atau macam tabung haji pun ada, saya difahamkan. Takaful pun ada dalam kontrak mudharabah. Cuma ni mungkin orang yang lebih ahli lah dalam bidang tersebut untuk menjelaskan dari sudut produk perbankan lah, perbankan Islam ni. Jadi saya rasa sekian saja untuk bahagian pertama, iaitu pembentangan. Seterusnya kita buka untuk lebih kepada, bukanlah persoalan, kalau boleh tu bukan persoalan, lebih kepada sharing lah, dan juga perkongsian lah. Kalau kata nak betulkan apa-apa atau nak tambah apa-apa, kali ini kan memang dalam ketiga kontrak ni dia sangat luas, tapi mungkin kita hari ini boleh menyentuh sebahagian sajalah berdasarkan pemahaman dan juga maklumat limitation yang kita ada. Oleh itu, kalau ada sumbangan daripada tuan buah fikiran, pembetulan, tambahan ilmu, tambahan knowledge, sangat-sangatlah dialu-alukan. Jadi, sekian saja. Silalah kalau ada apa persoalan sebagainya. Terima kasih. Kalau tak ada, saya bagi balik dekat doktor untuk ulasan apa. Nampak macam ada slide lagi tu, yang belakang tu bukan? Ada, ni saya tak masukkan lah sebab dia sikit sangat. Saya habis kat situ lah. Yang ni tentang apa ni? Aplikasi perbankan. Boleh juga nak bentang ni. Aplikasi mudharabah dalam perbankan. Ya, tapi saya dah sebut dah tadi. Ya, itulah. Hukum dan aplikasi lah. Kalau macam tadi, akaun pelaburan. Ini aplikasi akaun pelaburan, pendeposit meletakkan jumlah wang yang tertentu dalam jangka waktu yang tertentu dengan tujuan perkongsian dalam keuntungan yang diperoleh dari pelaburan yang dijalankan oleh pihak bank ke atas dana mereka. Okay, hal lain itu ada aplikasi perbankan, akaun simpanan tetap dan juga akaun pelaburan istimewa. Ada lagi lah, benda-benda lain lagi. Yang kedua, dari sudut hukum ni lebih kepada yang berkaitan dengan wakalah. Dua pihak yang melakukan mudharabah mesti terdiri pada orang yang berkelayakan memberi wakil ataupun menerima wakil. Dan juga tidak disyaratkan kedua belah pihak ni terdiri pada orang Islam. Boleh jadi orang yang bukan Islam pun boleh masuk terlibat dalam menjadi sama ada menjadi pemodal ataupun pengusaha, tetapi mestilah tidak terlibat
dengan unsur-unsur seperti yang diharamkan lah, seperti riba dan sebagainya. Kalau ada termasuk tu, jadi kontrak ini tidak lagi diharuskan lah. Jadi kontrak ini tak boleh dilaksanakan, terbatal. Itu saja, Doktor. Terima kasih kepada kumpulan yang terdiri daripada Muhammad Zikrul Amin, Cik Zul, Abdul Zulika, dan seorang lagi siapa? Lupa. Samsudin. Cik Samsudin. Cik Samsudin. Ya, terima kasih. Jadi saya buka kepada soalan Q&A. Sila. Kalau tak ada, kita habis awal ke ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Doktor, pembentangan yang baiklah daripada sahabat-sahabat kita, dan mungkin satu dua perkara yang boleh kita fikirkan sama-sama lah. Yang pertamanya berkaitan dengan isu apakah yang menyebabkan apakah isu semasa lah berkaitan dengan musyarakah. Sebab musyarakah ini sebelum ini dibuat sebagai satu kontrak dalam sukuk Islamic Capital Market. Bagaimana dia nak raise capital untuk certain business entity. Jadi musyarakah juga sebahagian daripada kontrak yang diguna pakai. Cumanya ada beberapa isu lah. Yang pertama sekali berkaitan dengan jaminan kepada modal. Jadi apabila musyarakah ini ataupun mudharabah ada unsur jaminan kepada modal yang diberikan, maka dia telah bertentangan dengan matlamat musyarakah dan mudharabah itu sendiri. Matlamat perkongsian. Jadi dia telah pun menjadi mirip kepada riba al-qard. Riba qard di mana pihak yang menerima modal tadi menjamin akan memulangkan balik modal tadi. Jadi itu ialah unsur riba yang ada. Jadi apa yang berlaku sekarang ini ialah para pengamal players ini menggunakan satu dinamakan sebagai purchase undertaking. Purchase undertaking di mana undertaking ini dibuat pada akhir ataupun pada event-event tertentu. Dia akan membeli bahagian share tadi itu. Maknanya apabila contohlah berlaku kerugian, jadi dia akan membeli. Jadi purchase undertaking ini dibincangkan secara ekstensif dalam forum-forum di peringkat antarabangsa dan juga dibincangkan dalam rujukan-rujukan lah, macam contohnya IOV standard musyarakah pun dibincangkan secara secara dalam ya benda ni. Dan akhir sekali dia mengatakan bahawa benda ini bertentangan dengan muqtadal akad dia ataupun objektif of musyarakah itu sendiri, iaitu satu kontrak yang bebas daripada sebarang fix. Fix ni fixed term, maknanya terma yang bersifat tetap, iaitu memang kita nampak kalau itu maknanya jika tidak ada fixed term ini, maka dia akan jadi gharar kan. Dia akan jadi macam tak tentu, rugilah, boleh rugi, boleh ini kan. Jadi benda tu ialah sebahagian daripada risiko perniagaan yang kita perlu ambil. Jadi dia tidak mengatakan fix dalam kes ini bukanlah satu ketidakadilan ataupun keadilan. Okay? Fix bukanlah satu keadilan, dan juga tidak fix itu maknanya ada risiko, itu bukanlah satu juga ketidakadilan ya. Jadi kita nak kena faham bahawa musyarakah dan mudharabah ini sifatnya begitu. Bukan dia bertentangan, bukan nak kata bertentangan, kan berlawanan lah sifat dia dengan jual beli. Jual beli ni kita kena fix supaya tidak ada gharar. Tapi dalam case of musyarakah mudharabah ini kita perlu berdasarkan kepada dia punya syurut dalam musyarakah dan mudharabah. Itu yang pertama. Isu pertama ialah jaminan modal. Isu yang kedua ialah jaminan keuntungan. Ni pun nak kena ada juga jaminan keuntungan. Jadi kalau dalam mudharabah mestilah kita nak supaya sebagai orang yang mengumpul modal lah,
macam contohlah bank lah kan. Jadi macam mana dia nak katakan kepada orang yang memberi modal ni bahawa kita okey, investment ni okey, kan? Investment ni okey, investment ni boleh untung lah. Nak katakan boleh ada potensi-potensi dia. Bagaimana kita nak macam tu sebab banyak persaingan dalam bank ni. Dia ada lebih kurang 28 bank Islam yang ada kat Malaysia ni, kan? Jadi macam mana kita nak compete semua ni, jadi kita nak kena ceritakan success story kita lah. Jadi dalam kes ni adakah boleh untuk kita memberi jaminan kepada keuntungan? Jadi jawapan dia ialah kita tak boleh bagi jaminan kepada keuntungan. Even bagi modal pun tak boleh, tambahkan lagi jaminan kepada keuntungan. Tetapi ada perbahasan, boleh tak orang ketiga datang untuk menjamin keuntungan tadi? Jadi dia ialah satu benda yang bersifat tabarruk lah, maknanya daripada pihak ketiga. Jadi bila dia bersifat tabarruk daripada pihak ketiga, tabarruk ni maknanya voluntarily, dia unilateral daripada pihak ketiga tadi, dia nak jamin. Contohnya sebagai galakan, kan? Jadi dia bersifat begitu. Jadi boleh ke tidak? Jadi diputuskan kata boleh, tak ada masalah. Cumanya boleh tak dia diatur? Diatur maknanya bank bayar kepada pihak ketiga untuk menjamin. Kan? Boleh ke tidak? Jadi itu tidak dibenarkan kerana dia menjadi sebagai apa nama, dia ada arrangement lah, ya, ada arrangement untuk benda gitu. Jadi itu untuk jaminan keuntungan. Okey. Dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat, dia ada beberapa guideline lah di peringkat industri berkaitan dengan perkara ini. Kita boleh rujuk dalam investment account policy document daripada Bank Negara. Kemudian ada mudharabah polisi dokumen dan juga musyarakah polisi dokumen daripada Bank Negara. Inilah yang govern the practices of mudharabah dan juga musyarakah dalam apa nama industri. Dan mungkin di peringkat lebih detail itu bagaimana, contohnya bagaimana kita kira ya keuntungan tu, kan? Macam mana kita nak bahagikan keuntungan, kita akan dapat net disposable income daripada bank. Jadi benda-benda begitu bersifat finance dan bersifat apa nama dia lebih kepada dana semasa lah dalam bank. Jadi itu apa nama dia akan lebih detail lah, kan? Kalau kata kita nak tahu tu seronok untuk kita apa nama boleh dapat tahu tu, seronok lah kita memahami bagaimana mudharabah account dibahagikan keuntungan, macam mana ditranslatekan ratio tadi kepada percentage yang ada tu, kan? Macam 3%, 2%, bagaimana dikira semua benda tu, justru menariklah untuk kita ketahui. Wallahualam. Okay, terima kasih Ustaz Anwar. Ada sila ada soalan lain? Tunggu. Habis awal lagi kita ni. Gaya ni habis awal. Duk gaya tu. Saya nak share. Sebab benda ni dia berkaitan dengan praktis, kan? Bagaimana kita buat. Boleh ke tidak orang awam biasa nak buat mudharabah account? Kan? Dia buat kat syarikat dia. Boleh ke tidak? Jawapan dia tak boleh. Sebabnya apa nama dia tertakluk dengan undang-undang lah, ya, undang-undang. Kalau deposit taking ataupun investment account ni perlu license lah untuk buat apa nama kutipan, dan juga untuk crowdfunding. Kita nak buat kutipan secara apa nama public kutipan tu, maka kita kena dapat license daripada Securities Commission. Dia bukan saja-sajalah, macam contoh hari tu ni, ada hari tu sekali tu ada orang buat collection untuk mudharabah ikan keli. Ada projek kan, dia projek ikan keli tu. Jadi ada orang dia collect kan, tapi benda tu dia scam lah, yang ni scam lah doktor. Jadi dia gunakan istilah mudharabah untuk meyakinkan bahawa ini ialah patuh syariah. Jadi bila patuh syariah ni orang tak question banyak lah, kan?
Ya. Jadi dia dapat menarik contributors lah. Sebab satu lot dia ada jual lot lah kan, macam bukanlah jual lot, jadi macam ada amount investment 5,000, 10,000 dan sebagainya, dijanjikan pulangan dalam masa 3 bulan sebab jangka hayat ikan keli tu kan, nak dapat daripada kecil anak jual harga 4 kupang tu sekor kan, dapat jadi itu dia dekat lengkap dengan financial punya statement dia tu. Siap. Dia punya cash flow, dia punya makanan kan. Jadi dalam masa 3 bulan dia akan dapat lebih daripada 30%. 3 bulan 30%, maknanya sebulan tu 10%. Jadi bank pun tak boleh nak bagi banyak tu kan. Jadi bank tak buat ikan keli. Ustaz. Ya. Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Ya. Okey, pada masa yang sama, kita tengok sekarang ni pun dalam pada diperingatkan, di-remind pada orang, pada public, tapi masih lagi terlibat dengan unsur scam, dan lebih-lebih lagi bila scam tu mirip kepada ciri-ciri keislaman lah. So seperti mana Ustaz sebut tadi, contoh kan, investment yang direct investment, mana terang-terang secara nyatakan, kalau kita macam kita orang bank tak apalah, kita faham lah illegal in terms of deposit taking tu kan. Tapi pada masalah pada umum public ni masih lagi terlibat dengan sistem MLM, investment yang bercirikan Islam. Padahal dia orang ni memang gunakan je lah kontrak-kontrak yang ada dalam Islam, seperti mana mudharabah kan, kunsian tu. Jadi itu untuk kepentingan peribadi tu. Jadi pendekatan sebenarnya dari segi perbankan Islam atau bank negara ni macam mana Ustaz untuk perkara ni, sampai dulu sampai sekarang ada lagi masih lagi orang terlibat? Dia berbalik kepada financial literacy tu. Balik kepada mid-sem ni. Mid-term. Dia balik kepada financial literacy lah. Maknanya bagaimana kita memahami sesuatu perkara itu daripada sudut risiko dan sebagainya lah kan. Bagaimana dia punya tahap dia, maknanya dari sudut saving dia, daripada sudut pelaburan dia. Jadi itu antara benda yang asas lah pada waktu sekarang ini untuk kita memahami. Dan yang keduanya ialah benda ni bersifat berulang-ulang kan, maknanya dia berdasar sejarah. Dulu Pak Mantelo kan, lepas tu ada banyak-banyak lagi kes-kes yang berlaku, scam-scam dan sebagainya. Semua ini ialah bentuk-bentuk jemputan pelaburan. Jadi bila sebut pelaburan, dia berkaitan, kalau kata syariah kontraknya, mudharabah lah kan. Jadi bila mudharabah ni, kita yang belajar syarat-syarat mudharabah, apa yang boleh, apa yang tak boleh ni, bila kita baca agreement, sepatutnya kita boleh smell any discrepancy yang ada dalam agreement tadi, dan kita memang boleh simpulkan bahawa this is too good to be true lah. Maknanya dia memang tak bertepatan dengan syarat-syarat mudharabah contohnya, tak bertepatan dengan kontrak-kontrak syariah. Jadi benda tu boleh kita dah dapat idu lah awal lagi. Sebab itu penting untuk kita belajar fiqh muamalat ni. Kempen Doktor. Okey, thank you. Terima kasih Ustaz. Baik. Maknanya orang macam Dr. Yusof ni kena main peranan ni Ustaz. Betul. Kena masuk dalam semua kena main peranan. Masjid surau. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Okey, saya nak respon sikit apa yang scam dalam pelaburan yang sekarang memang berleluasa lagi. Contoh kami di Majlis Dakwah Negara sekarang ni tengah buat satu kempen untuk membantras scammers yang melibatkan agamawan. Okey. Maknanya dia letak muka ustaz-ustaz yang selalu keluar TV, yang public figure semua ni. Ya. Dia itulah perbankan pelaburan syariah lah apa semua kan. Ya. So jadi benda ni saya setuju dengan apa yang Ustaz Anwar sebut yang berkaitan dengan literasi kewangan semua tu memang perlu, jelas semua orang perlu tahulah. Tapi sentimen kepercayaan masyarakat terhadap agamawan tu juga menyebabkan dia orang malas fikir pasal kefahaman kewangan ni. Dia malas fikir, dia percaya ustaz tu dia terus masuk. So akhirnya rupanya kena scam. Jadi benda ni sekarang kita tengah bantras sama-sama, tengah keluar kat radio, tengah keluar dekat slot kat TV sebagainya untuk bagi tahu tentang ni lah.
ilmu-ilmu literasi termasuklah pelaburan. Itu je sharing dia. Tapi itulah macam mana pun tak akan boleh sekat selagi mana ialah apa media sosial kita bebas, SKMM kita punya penguasaan pun tak kuat. So dia banyak sebab dia bukan sekadar suatu mata beri kefahaman literasi saja, tapi orang kata apa, sistem yang ada ni menyebabkan scammer terus berlalu. Betul tu Ustaz. Saya melihat orang awam yang kurangnya literasi kewangan ini sebabkan faktor tertentu lah, contohnya malas membaca, malas nak ambil tahu. Jadi bila dia melihat ikon-ikon tokoh-tokoh pendakwah yang ditonjolkan di hadapan dia, jadi terus percayalah. Jadi ini satu isu jugalah dalam bidang kewangan Islam ni. Sikap masyarakat kita yang bagi saya lah kurang membaca, kurang minat untuk belajar kan. Jadi suka mendengar kepada hearsay, kata hearsay. Kalau buat sesuatu tu sebab apa? Orang tu kata, orang ni kata, tu hearsay kan, bukan berdasarkan kepada ilmu. Jadi saya melihat scammer ni ambil kesempatan kan. Ustaz Syarizan kan, dia ambil kesempatan lah sebab sikap masyarakat kita begitu. Buat sesuatu bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan hearsay. Ustaz tu kata, ustaz ni kata kan. Macam forex lah. Isu setengah orang kita tu sebab tu lah. Ustaz pun masuk, macam tu lah. Ustaz tu kata boleh. Jadi dia tak mendalami isu tu. Jadi saya ingat peranan semua orang lah. Ni baru semester 1 kan. Dah banyak dah kita Betul. berkongsi kan. Betul. Saya sangat bersetuju. Saya sangat bersetuju Doktor. Kalaulah ada satu gerakan di kalangan orang-orang cypher ni kan, terutamanya kepada agamawan, sikap agamawan sendiri yang bercakap tanpa berpijak di bumi yang nyata ni lah. So kalau ada gerakan yang mungkin agak, orang kata apa bukanlah drastik tapi mungkin agak sedikit keras lah kan. Sebab nanti sentimen tu orang akan main petik lah nama ustaz-ustaz, ustaz pun buat. Jadi kita berharap ada 10 orang macam orang Ustaz Anwar untuk membantu benda ni. Ustaz Anwar yang pertama lah. Kita ikut belakang. Ustaz Syarizan, kan ada hari tu kan masa di Bank Islam lah, kita dah buat program bersama dengan ustaz-ustaz selebriti dan juga influencer ni kan. Sebab apa yang keluar daripada mulut mereka ialah digunakan sebagai hujah kan, hujah oleh orang lain dan dipegang. Jadi contohnya bila ada ustaz dia kata riba bank macam mana, Islamic banking pun sama aja riba dia kata. Jadi sepatah saja keluar macam tu tapi dia impact ratusan ribu orang dan juga dia punya followers dia semua. Macam Ustaz Syarizan lah, kalau keluar saja patah saja keluar, dia akan impact puluh ribu, ratus ribu lah ni dia punya follower. Ustaz Syarizan banyak follower. Banyak follower Ustaz. Dilipat balik. Follower duduk lautan semuanya. Tapi betul Ustaz Anwar, apa yang saya pun pernah hadir masa Ustaz Anwar sebagai presenter sendiri masa dekat Bank Islam tu. Saya rasa benda tu sangat-sangat bagus. Jadi kalau boleh dibuat berterusan. Dan kalau benda ni dia bukan sekadar bank yang buat. So kita mungkin Indonesia buat pula ke apa buat pula. Saya ingat best. Dan tambah pula kita buat online je zaman sekarang kan. So sangat-sangat best. Sebenarnya dia cabaran dia Dr. Ustaz Syarizan, cabaran dia hari tu ialah nak dapat masa orang-orang yang famous ni payah.
Oh, jadi itu cabarannya. Macam Ustaz Syarizan lah, itu kita kena buat appointment 3-4 bulan sebelum tu. Baru dia hadir. Jangan cakap macam tu. Kan? Baru dia hadir, dia boleh hadir. Allahu Akbar. Itu kita bersyukurlah dengan kehadiran Ustaz Syarizan yang bagi impact kepada program. Jadi yang itu benda yang perlu kita tengok dan contohlah macam individu-individu yang mempunyai influence. Contohnya Ustaz Azhar Idrus. Kan, contoh lagi Ustaz Abdullah Khairi, kan. Benda-benda orang-orang ini perlu kita dekati dan kita explain bagaimanakah pelaburan yang patuh syariah, yang ini sebagainya. Kerana bila mereka tengok at glance macam okey, sebab benda tu dia evolve dari masa ke semasa, dia refine dari masa ke semasa, dia nampak cantik, dia punya camouflage dia tu lebih hebat daripada biasa. Maka itulah yang jadi punca. Ustaz-ustaz ni kadang-kadang dia tak nampak agenda-agenda di belakang pelaburan-pelaburan begitulah. Jadi bagilah Ustaz Syarizan pun dah mula cakna benda-benda begini, jadi alhamdulillah tu. Saya melihat orang kata sebahagian daripada selebriti pun kadang-kadang sebut benda yang salah. Sebahagian lah, dan dia jadi isu lah bila saya tak nak sebut lah, ada seorang selebriti tu bila dia sebut tentang hukum membayar zakat contohnya kan, dia kata bayar zakat boleh, zakat pendapatan ni boleh dibayar terus kepada asnaf dan boleh dibayar kepada institusi zakat. Dia kata macam tu. Jadi kita akan belajar dalam semester depan lah. Dia bukan sesenang macam tu sebut macam tu. Dia ada, kita kena ikut fatwa-fatwa, kita kena ikut pendapat-pendapat ulama yang muktabar lah. Sebelum kita sendiri senang-senang kata macam tu kan. Sebab tu doktor, dari sudut implikasi benda tu, implikasi statement itu dikeluarkan daripada seorang yang mempunyai follower. Yang itu yang mungkin sebab sekarang ini even reputational risk, we cannot calculate the reputational risk. Kan, in terms of that. Jadi bila macam tu pun maknanya dia ada impact. Kan, sebab itulah amat zaman kita ini zaman yang memberi impact kepada ni, dan sedikit kesilapan ataupun sebenarnya dia tanya pandangan, betul tak? Maknanya orang tanya dia, jadi dia jawab je. Dah. Jadi bila macam tu maknanya dia dah pun bagi pandangan dia, cumanya dalam konteks yang lebih luas. Siasah syar'iyahnya, kemudian dari sudut ijtimaiyahnya macam mana kan. So benda-benda gitu je mempunyai impact dia. Kajian-kajian tu perlulah kot insya-Allah. Jadi saya setuju dengan saranan Ustaz Syarizan tadi. Kita Cypher ni kita cuba gerakkan satu kita kata kempen lah ataupun satu dakwah secara ilmiah tentang literasi kewangan ini, tentang konsep-konsep, tentang isu-isu dalam Islamic finance ni. Kita insya-Allah kita akan mula. Bagi saya success begins with the first step. Nak buat apa pun dia kena ada first step dululah. Jadi sebab tu kelas kita akan berhenti awal insya-Allah. Lepas ni kita akan ada pertemuan selama lebih kurang sejam lah dengan think tank kita untuk membincangkan apakah langkah-langkah yang kita boleh ambil. Saya duk nampak kita boleh start dengan yang similar dengan yang saya share hari tu. Saya share talk macam ni lah. Yang Ustaz Anwar pun share kan. Mata wang kripto Ustaz Anwar share. Yang ni Dr. Aznan. Kemudian yang saya share lagi Afwan Makrawi. Kenapa forex trading haram.
Benda-benda macam tu yang kita boleh buat. Jadi kita boleh bincang lah. Think tank kita siapa? Atika? Kita ada Ustaz Naim, Encik Adil, Encik Mujahid dan juga Dr. Faisal. Ustaz Anwar tak masuk? Ustaz Anwar, Ustaz Syarizan? Boleh nak masukkan sekali? Boleh Nanti Ustaz saya Anwar dengan Ustaz dalam Syarizan? WhatsApp itu lah. Boleh Dr. Faisal boleh? Kita kena minta izin Dr. Faisal dulu ni. Tak ada tu. Tak ada Allah. Untuk makluman semua lah kan. Grup think tank ni kita buat dulu masa dia cari student nak masuk untuk master tu. Jadi kita himpun 2-3 orang macam ni. Jadi alhamdulillah dapat 30 orang ni, tapi tak pernah kita tak nak bincang apa hal tuju kita Jadi bila kita dapat 30 orang ni, Dr. Yusof cadangkan kita bergerak dari sudut program selain daripada kelas kita lah. Untuk makluman, grup kami ni dulu mula cari pelajar. Lepas cari pelajar, susun jadual kelas. Itulah lah setakat kita buat. Kemudian kita ada bincang hantar kepada Dr. Yusof untuk buat kelab kita lah, kelab kelas master ni. Untuk postdoc, postgrad. Tapi yang lead tu kita minta pelajar PhD. Ustaz Hadi Azim Bank, Ustaz Suraidi, Cik Azizul, Ustaz Ustaz Rahman KPF. Itu antara yang kita bincang itu ni, kita bantu student lah. Kemudian Dr. Yusof cadangkan untuk kita bergerak lebih daripada itulah. Bukan setakat bantu cari student berangkat gerakkan susun jadual. Nak buat webinar, jadi saya katakan kepada Dr. Yusof kalau macam tu kena open to table lah kepada kawan-kawan kita yang lain ni. Webinar, seri forum ke, ataupun apa-apa tu saya serah kepada Dr. Yusof. Kita tak ada masalah sebenarnya. Grup tu lebih kepada yang bantu kita untuk lancarkan kelas kita daripada peringkat awal lah. Kan? Boleh Ustaz Anwar, Ustaz Syarizan, tunggu Ustaz pukul 4.30 kita buat perbincangan. Kita panggil grup think tank lah. Nur Atikah SU. Lagi siapa lagi tadi sebut sekali lagi? Atikah sebut lagi sekali lagi. Setakat yang ada dalam grup tu ada Dr. Faisal, ada Cik Adil, ada Encik Mujahid dan juga Ustaz Naim. Ustaz Naim, Mujahid, Adib, Nur Atikah, Dr. Faisal, kita tambah Ustaz Anwar, Ustaz Syarizan. Cukup kot no? Tak perlu ramai sangat no? Kalau satu kelas, kalau nak tambah, kalau tambah semua ni dia jadi apa ni? Dia jadi crowded lah. Jadi kita berhenti kelas kita setakat untuk hari ini dan terima kasih semua. Kita yang lain tunggulah, yang think tank tu tunggu. InsyaAllah dalam pukul 4.30 kita buat perbincangan. Yang lain tu kita boleh exit lah. Terima kasih semua atas kehadiran dan perhatian untuk kelas kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita kefahaman tentang agama, kefahaman tentang kewangan Islam, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ni kita dapat sikit sebanyak menyumbang kepada masyarakat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selain daripada grup think tank tu boleh leave lah. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Terima kasih.